Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang seagama, seiman dan keyakinan dengan saya, terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis, sahabat saya Cikgu Azhar. Cumanya tak sampai nama div kehormat tu kat sini, jadi saya mohon maaf kalau ada yang terlepas. Pengurusi masjid, ketua kampung ataupun YB yang saya muliakan, yang berhormat Tuan Haji Najib bin Lip Adun Bukit Pasir. Tak ingat nama tuan, saya minta maaf anda terlepas, saya mohon kemaafan. Tetapi semua tuan-tuan yang kita harapkan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dipertemukan dalam masjid yang indah ini, dalam majlis yang kita harapkan kita isi daripada maghrib tadi tuan-tuan. Tuan-tuan isi daripada maghrib tadi, kita salat sama-sama, kemudiannya ada jamuan, kemudiannya kita duduk mulakan selepas daripada Isyak dengan kita membaca qasidah-qasidah, membaca puji-puji. Inilah saya mendengar dia dibacakan. Dibacakan dalam bentuk bukan sekadar membaca bahasa Arabnya, tetapi dibacakan juga terjemahan dia. Cuma yang awal tadi mula-mula saya fikir juga lain bunyi dia, rupanya terjemahan. Alhamdulillah. Tadi mula masuk terjemahan tadi saya fikir lain pula bunyi, kata. Rupanya terjemahan dia. Subhanallah. Satu pembaharuan yang bagus supaya tidaklah hanya kita ni mendengar tanpa kita memahaminya. Kita dengar bertahun-tahun kadang-kadang tuan-tuan, cucu kita duduk sebelah tanya, "Tok, apa dibaca tu?" Atuk tu kata, "Aku pun tak tahulah, angguk aje lah kan." Maka tidak begitu. Ada sesuatu yang baru. Dapat kita memahami apa yang dibaca di dalam qasidah Barzanji itu, di mana sebenarnya dia menceritakan detik-detik kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertamanya tahniah kepada penganjur yang walaupun dalam suasana kita hari ini berdepan dengan pandemik yang merupakan ujian kepada negara kita hari ini, dan Tuan Imam tadi membaca qunut nazilah pada salat Isyak yang kita aminkan bersama-sama. Kita harapkan keberadaan kita dalam majlis seperti ini, dan dianjurkan majlis seperti ini walaupun tahun ini mungkin sedikit berbeza, kehadirannya limited, atur caranya mungkin sedikit berbeza, tetapi tujuan kita sama, iaitulah semata-mata kerana nak menzahirkan, kerana nak menunjukkan, kerana nak menghangatkan kembali ingatan kita dan kegembiraan kita dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, iaitulah dengan kehadiran lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Walaupun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tahu bahawasanya kelahiran Nabi itu tidaklah dapat dimuktamadkan bilakah tarikh muktamad lahirnya. Para ulama sendiri berbeza pandangan. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal yang kita pegang di Malaysia masyhur pada masa ini. Tetapi yang kita sepakati adalah Nabi itu telah lahir, dan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebagai suatu tanda bahawa terpadamnya segala kekufuran. Telah zahir agama yang benar dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sambut majlis ini tuan-tuan. Suka saya mengingatkan tuan-tuan yang telah bersusah payah menganjurkan majlis sehebat ini, menganjurkan majlis seperti ini, tersusunnya satu persatu atau caranya memerlukan sumbangan tenaga dan masa ramai orang.
Mungkin ada yang dapat dilihat macam pengurusi majlis tadi. Kita nampak dia berdiri bercakap. Saya nampak dari jauh macam kenal aja, saya kata. Bila dengar suara sah kenal. Sahabat saya. Dan kemudian ada yang mungkin orang tak nampak, yang masak di belakang, yang buat air mungkin, yang mungkin sumbangannya tak dinilai pun, tak disebut pun namanya dalam senarai div kehormat tadi, nama dia tak ada pun. Kalau saya baca pun tak keluar nama dia. Tetapi kita yakin dan percaya, dan kita harap semua itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat tuan-tuan, hendaklah kita jadikan hati kita benar-benar ikhlas melakukan semua ini semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suatu majlis yang tidak perlu kita pertikaikan, tidak perlu kita berbalah tentangnya, walaupun kita tahu hari ini berlaku macam-macam polemik. Sebab sebahagian pihak bersetuju, sebahagian pihak tak bersetuju. Yang tak bersetuju tu kadang-kadang sampai kepada membida'ahkan, sampai kepada seolah-olah menyesatkan orang yang menyambut Maulidur Rasul. Kita berpegang bahawa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita lihat pada pengisiannya. Apa yang kita isi di dalamnya? Di dalam Maulidur Rasul ini kita isi dengan amal-amal yang saleh, yang di dalamnya perkara-perkara yang diarahkan dan diperintahkan dan disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan. Sedekah, jamu orang makan, ini semua Nabi perintahkan. Dan kita jadikan majlis seperti ini sebagai asbab untuk kita banyak menyebut nama Nabi, untuk kita banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya tidaklah kita hanya berselawat di musim Maulid, tetapi musim Maulid ini satu kesempatan untuk kita taut kembali, untuk kita jadikan dia sebagai medan kita menghangatkan kembali sayang dan rindu kita serta kesungguhan kita nak mengikuti jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akan tetapi sambutan ini adalah satu juzuk, salah satu daripada cara kita menzahirkan bahawa kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selepas daripada sambutan ini, terlalu banyak perkara yang perlu kita lakukan, yang perlu kita penuhi tuntutannya, yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita sebagai nak melayakkan diri kita bergelar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah cukup dengan sekadar kita menzahirkan kegembiraan ini saja. Tidaklah cukup dengan sekadar kita mengadakan majlis maulid dengan secara besar-besaran ini saja melayakkan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup. Dia perlu sesuatu yang lebih daripada itu. Dia perlu sesuatu yang lebih menuntut pengorbanan kita yang lebih besar, lebih daripada sekadar kita bergembira. Karena kita tahu tidak hanya orang Islam yang gembira dengan kelahiran Nabi. Seorang yang namanya Abu Lahab, nama yang terkenal, yang mungkin boleh jadi tiap-tiap hari kita sebut nama dia. Kalau tiap-tiap hari kita baca Suratul Masad, kita sebut nama dia, tapi kita cela dia. Orang ini adalah antara orang yang paling gembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hubungan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah hanya sekadar cinta dan sayang. Cinta dan sayang itu mesti, tetapi tidak cukup dengan cinta dan sayang, tapi dia mestilah cinta, sayang dan mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu saya sebutkan di mana-mana tempat kalau kita bercakap tentang hubungan kita dengan Nabi ini, bahawa cinta saja tidak akan dapat menyelamatkan kita, dan ikut sahaja juga tanpa cinta juga tidak akan menyelamatkan kita. Kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang seumur hidup dia jaga Nabi, sayang kepada Nabi. Dia jadikan diri dia benteng yang menghalang Nabi daripada disakiti oleh orang lain. Abu Talib, dia melebihkan Nabi daripada anak-anak dia. Kalau kita baca sirah Abu Talib ini, sayang dia kepada Nabi, dia akan pastikan Nabi makan walaupun anak-anak dia tak makan. Dia akan pastikan Nabi dapat apa yang dia nak berikan walaupun benda itu tak dapat pada anak-anak dia. Sesuai sebagaimana wasiat yang ditinggalkan oleh Abdul Muttalib kepada dia sewaktu dia menerima tanggungjawab jaga Nabi.
Dia lebihkan Nabi SAW. Pergi berdagang sampai ke Syam. Jumpa dengan Buhairah kalau kita baca sirah. Buhairah sebagian menyebutkan. Bagi tahu pada Abu Talib, bawa balik budak ini. Kalau budak ini sampai ke Syam dan tentera Rom dapat dia, mereka melihat tanda kenabian yang ada pada budak ini akan dibunuh. Tuan-tuan, berapa jarak daripada Mekah pergi ke Syam? Abu Talib pergi untuk berniaga, patah balik demi keselamatan anak yang disayang. 3 tahun orang Islam dipulaukan. 3 tahun orang Islam dijadikan satu kumpulan yang diasingkan daripada masyarakat. Mereka tulis perjanjian, alla nubayi'uhum wala nujalisuhum wala nuzawwijuhum wala nadkhulu fihim wala nadkhulu buyutahum. Mereka tulis tak boleh duduk dengan Bani Hashim, tak boleh beli barang dengan mereka, tak boleh jual barang dengan mereka, tak boleh nikahkan anak-anak dengan mereka. Tulis perjanjian dengan nama Allah, lekat di Kaabah. Dan yang dipulaukan bukan hanya orang Islam. Sebahagian besar daripada mereka adalah kaum kerabat Nabi yang belum memeluk Islam. Abu Talib sebahagian daripada mereka. Dia tanggung susah payah itu. Bertahun-tahun dia lapar, dalam keadaan dia sudah tua. Sebahagian riwayat menyatakan meninggal dunianya Abu Talib salah satu sebabnya adalah kesan daripada apa yang menimpa dia daripada permulauan Bani Hashim. Dipulaukan, kita tahu kisah itu. Tapi Abu Talib ini tuan-tuan, sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi melebihi diri dia. Bahkan sebelum dia meninggal dunia dia sebut, aku ini tidaklah panjang umur aku, tapi aku suka jika aku diberikan lanjutan umur, bukan untuk aku hidup panjang, tetapi hanya untuk melindungi engkau wahai anak saudara. Tapi mati Abu Talib dalam keadaan tidak beriman. Bila mana Nabi minta kepada dia, ucaplah la ilaha illallah, sebutlah kalimah la ilaha illallah, kalimah ini akan menjadi hujah aku di depan Allah. Abu Talib tidak mahu ucap. Kerana pada masa yang sama pembesar Quraisy duduk tepi dia. Adakah kau nak tinggal agama Abdul Muttalib? Mereka tanya kepada Abu Talib. Dia tak sanggup. Akhirnya dia mati bukan dalam kalimah tauhid. Hilang segala pengorbanan itu. Cinta dan sayang dia tidak bawa dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu saya katakan, tuan-tuan, cinta saja tidak cukup. Dan ikut saja juga tidak cukup. Kalau kita baca sirah, Nabi SAW lepas berhijrah ke Madinah, Nabi duduk di Madinah, ada satu kelompok manusia di Madinah yang mereka ini daripada kalangan musyrikin pada asalnya. Musyrik, mereka tak mau beriman, mereka benci Nabi, tetapi mereka tak boleh nak zahirkan kebencian kerana mereka sedikit. Golongan inilah yang selepas daripada peperangan Badar bertukar menjadi munafiqin. Asal mereka musyrikin, lepas perang Badar mereka tak boleh lawan orang Islam. 313 boleh menang dengan 1000. Kita tak boleh lawan, mereka kuat. Apa cara yang kita ada? Kita pura-pura masuk Islam. Pada masa yang sama kita lawan mereka daripada belakang. Inilah munafiqin. Ikut Nabi dalam peperangan, salat bersama dengan Nabi, salat di belakang Nabi sebahagian mereka, melihat bukti-bukti kenabian yang ada pada Nabi. Mereka zahirkan bahawa mereka ikut Nabi. Pada sebahagian peperangan mereka ikut bersama, tuan-tuan. Walaupun ada peperangan mereka lah yang nak memecahkan barisan orang Islam, tetapi ikut sahaja tanpa cinta dan sayang, dan tanpa beriman dengan Nabi dengan sebenar-benarnya juga tidak menyelamatkan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jauh dengan Nabi SAW. Jauh dari segi garis masa, jauh 1400 tahun lebih jarak kita dengan Nabi SAW. Bagaimana rupa paras Nabi, bagaimana fizikal Nabi, kita tak tahu, melainkan apa yang kita baca daripada apa yang digambarkan dalam kitab-kitab sirah. Dalam Syama'il Muhammadiyah digambarkan sifat-sifat Nabi. Itu saja yang boleh kita gambarkan. Orang lukis gambar Nabi pun kita marah. Betul? Kerana tak berhak bagi mereka menggambarkan wajah Nabi. Yang berlaku di Perancis, yang hari ini seluruh dunia menunjukkan protes kepada Presiden Perancis di atas tindakan dia membela orang yang menghina Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang nak menghubungkan kita dengan Nabi, tuan-tuan?
Apa yang nak menghubungkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah cinta dan sayang yang diikuti dengan kita bersungguh-sungguh berpegang pada apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Tuan-tuan, kalau orang yang kita sayang meninggal dunia, tinggalkan satu pusaka, cincin, gelang, tanah. Kadang-kadang orang sayang harta itu sampai sanggup berbalah, tuan. Tak boleh, ini tanah pusaka, ini cincin pusaka, ini apa, jam pusaka. Jarang pula kita dengar jam pusaka. Ini motor pusaka, jarang kita dengar. Tapi bila mana dia ada sentimental value, pusaka, sebahagian orang sanggup bermati-matian mempertahankan dia. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam la yarithu dinaran wala dirhaman. Nabi tak tinggal harta pada kita, tuan-tuan. Tak. Hatta kepada kaum keluarga Nabi, Nabi tidak tinggalkan harta. Tapi yang Nabi tinggalkan kepada kita, dan yang Nabi jamin kita, siapa berpegang dengan dua perkara ini, selamat dia, walau jauh mana dia daripada aku. Walau berapa jauh garis masa dia lahir selepas kewafatan aku, selagi mana dia pegang dengan dua perkara ini, tidak akan sesat dia selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitabullah, Al-Quran yang kita baca, yang tidak cukup jika sekadar kita baca dia tanpa kita mengamalkan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak cukup sekadar kita pelajari dia, melainkan kita betul-betul menggenggam dia. Dalam keadaan kita duduk di akhir zaman ini, tuan-tuan, cabaran untuk menggenggam apa yang Nabi tinggalkan kepada kita ini macam-macam perkara, macam-macam kepentingan datang yang kadang-kadang menggugat kita. Oh, tak boleh, ini betul lah, yang ini yang Nabi ajar, ataupun begini yang sepatutnya, yang ini salah. Tapi nak tinggal yang salah ni banyak ruginya, banyak pertimbangan kita. Kadang-kadang perkara ini menyebabkan orang tidak bersungguh-sungguh berpegang dengan apa yang Nabi tinggalkan, pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk kita pada malam ini sebagai tanda kita sebahagian daripada orang yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita, tuan-tuan, bahawa Nabi datang membawa Islam kepada kita, menyelamatkan kita daripada beberapa banyak perkara-perkara yang kalau kita pelajari, tuan-tuan, kita lihat bagaimana Nabi datang bawa Islam menyelamatkan manusia daripada banyak perkara yang menzalimi manusia itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, tak dapatlah kita bayangkan bagaimana kalau semua yang hadir pada malam ini bukan daripada kalangan orang yang mengucap la ilaha illallah. Tak dapatlah kita bayangkan bagaimana kehidupan kita, tuan-tuan, kalau kita lahir ke dunia tanpa mengenal Allah. Tak dapat kita bayangkan, bahkan lebih teruk lagi, kalau ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah telah pilih kita. Kita kenal Allah. Kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita letakkan dahi-dahi kita sujud tauhid kepada Allah. Kita kenal apakah kebenaran. Kita menolak sebarang bentuk kebatilan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita wajib mensyukuri nikmat ini. Wajib kita merasa, ya Allah, aku bersyukur kau beri nikmat Islam ini kepada aku. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang bila kita tidak tahu besarnya nikmat itu, kurang rasa syukur kita. Ini yang disebut oleh Yusuf Islam dulu kan, bila dia masuk Islam, tuan. Yusuf Islam ni nama asal dia apa? Cat Stevens kan, Cat Stevens. Dia sebut apa? Bila dia kenal Islam, dia lahir dalam keadaan bukan Islam, dia kenal Islam, dia nampak indahnya Islam. Tapi dia kata orang Islam, mereka duduk di atas mutiara Islam itu tanpa mereka dapat melihat indahnya Islam. Kenapa, tuan-tuan? Kadang-kadang kita selesa dalam keadaan Islam kita ini. Saya ingat guru saya kata dulu, Islam baka. Saya dan tuan-tuan sama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam datang menyelamatkan manusia dalam begitu banyak perkara. Saya nak bagi contoh, tuan-tuan, kaum wanita. Hari ini, tuan-tuan, orang perempuan nampak hari ini ramai, alhamdulillah. Orang perempuan, muslimat, wanita, mereka hari ini mungkin dimomokkan bahawa Islamlah agama yang menyekat kebebasan kaum wanita. Islamlah agama yang membungkus orang perempuan. Tak boleh mendedahkan kecantikan. Nak bersolek pun tak boleh lebih-lebih.
Nak bersolek sikit tak boleh, nak pakai lawa-lawa sangat tak boleh, nak pakai wangi-wangi sangat tak boleh. Bukan tak boleh wangi, boleh, tak boleh wangi sangat. Kalau satu batu sudah boleh bau tu tak boleh, haram hukum dia. Jauh lagi kita tahu, aku tahu ni siapa lalu ni. Mana kau tahu? Minyak wangi dia sekarang dah bau ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Islam datang, diumumkan seolah Islam lah yang menyekat. Diwujudkan gerakan-gerakan yang kononnya nak membebaskan orang perempuan daripada Islam yang mengongkong mereka. Tapi kita cuba lihat kepada sejarah tuan-tuan. Bagaimana kedudukan kaum wanita saja saya bawa supaya kita lihat tuan-tuan nilai Islam dalam kitab Rahiqul Makhtub, kitab sirah yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dibawa satu hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Kita cerita tentang bagaimana harga orang perempuan pada zaman jahiliyah. Perkahwinan pada zaman jahiliyah tuan-tuan ada 4 bentuk. Yang mana Islam datang, Islam batalkan 3 daripada 4 bentuk perkahwinan. 4 cara berkahwin, Islam datang tak boleh buat 3 ni. Yang kekal, yang kita amal hari ini. Ini juga diamalkan pada zaman jahiliyah. Kahwin cara meminang, kemudian ialah yang kita buat hari ini lah, walaupun sebahagiannya bercampur dengan sedikit daripada adat Melayu kita yang tak salah, boleh diteruskan. Tetapi 3 bentuk perkahwinan lagi tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan. Nikah yang pertama kata Aisyah, nikah yang dinamakan al-istibda'. Macam mana nilai orang perempuan dalam nikah yang pertama ni? Seorang suami yang melihat ada seorang tokoh masyarakat, ada seorang lelaki bangsawan, ada satu orang yang disegani dalam masyarakat Arab ketika itu. Orang yang hebat, dimuliakan oleh orang lain. Apa dia buat? Dia nak dapatkan keturunan yang hebat macam lelaki itu. Dia akan bagi tahu pada isteri dia, kau pergi tidur dengan lelaki itu. Dia akan serahkan isterinya untuk ditiduri oleh lelaki tadi. Bukan sekali, bukan 2 kali, sampai mengandung. Dalam tempoh nak tunggu isteri mengandung tu, dia takkan sentuh isteri dia. Bila isteri dah mengandung benih daripada lelaki tadi, barulah isteri tadi balik pada dia. Dan dia pula bersama dengan isteri dia. Bila dapat anak, dia bangga tuan-tuan. Bangga, anak ini aku dapat. Anak yang dapat daripada benih orang yang mulia. Ni orang ni. Apa jadi pada perempuan tadi? Tak boleh kata tak nak. Tak boleh kata tak nak. Nilai. Tak ada nilai. Itu satu bentuk. Kita rasa kejam dah. Bentuk yang kedua, ini juga Islam datang batalkan. Satu orang perempuan akan digauli oleh 10 orang laki-laki. 10 orang laki-laki menggauli satu orang perempuan secara bergila-gila ya. Untuk satu tempoh, bukan serentak, sampailah wanita tadi mengandung. Mengandung wanita tadi, lahirkan anak, barulah dia terpaksa panggil 10 orang lelaki tadi. Mana 10 orang yang register? Tak tahulah zaman tu register tulis buku macam tu ke, tak tahulah. Kan? Tapi 10 tu, baik yang datang menyuruh, baik yang datang sembunyi-sembunyi, bila dia panggil tak boleh sembunyi dah. Datang 10 orang. Kau dulu cari perempuan ni, datang sekarang. Perempuan tu dah lahirkan anak. Tuan-tuan, dia akan pilih. Tengok budak tadi, tengok daripada 10 orang. Dia akan pilih suka hati dia. Mana orang yang dia nak nasabkan budak tadi. Katalah anak tadi, okey, aku tengok lelaki ke-8 ni macam bagus sikit. Aku nak nasabkan anak ni pada dia. Tak ada nilai tuan-tuan orang perempuan. Yang keempat, yang ketiga lebih teruk lah. Dia 4. Tapi yang ketiga yang dibatalkan ni, yang paling teruk sekali. Wanita tadi akan digauli oleh mana-mana lelaki yang nak dia. Unlimited. Tidak ada limit. Siapa nak, on. Letak bendera dekat rumah. Zaman jahiliah tuan-tuan, rumah pelacuran yang orang tahu. Macam tuan-tuan pergi Bukit Pasir, tengok ada tanda kedai kopi kan. Macam itulah zaman jahiliah tuan-tuan. Tanda siap. Cuma kalau nampak kereta masuk, tu kereta imam tu kata dia. Tak jadi. Contoh kan, contoh. Ya tu billah. Saya bagi contoh, tunduk imam kita. Ya, bukan imam sini, imam lain lah kan. Saya gurau ya tuan-tuan. Saya juga nampak senyap ya. Contoh lah kan. Itulah zaman jahiliah. Mana-mana lelaki yang nak perempuan tadi akan gauli dia. Sampailah dia mengandung. Bila mengandung, tak ada panggil. Kali yang ketiga ni tak ada panggil. Dia akan bawa budak tadi pergi jumpa tukang tilik. Nama dia Al-Qafah. Zaman jahiliah, Al-Qafah ni dia pakar dalam menentukan jantina, anak keturunan nasab budak. Dia akan pilih, tengok budak ni, dia tengoklah beberapa tempat, akhirnya dia akan nasabkan anak ni milik siapa.
perkahwinan zaman jahiliah, tuan-tuan. Tak ada limit. Satu orang lelaki boleh kahwin dengan siapa saja yang mereka nak. Berapa ramai yang mereka nak, siapa yang mereka nak. Seorang lelaki bercerai dengan isteri dia, anak dia boleh kahwin dengan bekas isteri bapa dia. Ini sistem jahiliah, tuan. Wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf, Al-Quran kata. Jangan kamu kahwin dengan apa yang telah dinikahi oleh bapa kamu, melainkan yang telah lepas. Kata para ulama, ini bukti zaman jahiliah mereka kahwin dengan isteri bapa mereka. Maksudnya perempuan tu kalau bukan mak dia lah, dia tak kahwin lah dengan mak sendiri. Tapi bapa dia kahwin orang lain, bercerai, dia boleh kahwin dengan perempuan tu. Allahu Akbar. Tak ada limit. Satu orang lelaki berapa banyak dia nak kahwin, dia boleh kahwin. Dan dia boleh gantung wanita tu tanpa tali. Dia boleh ceraikan satu perempuan, tunggu dekat habis iddah, dia rujuk. Rujuk dalam keadaan dia bukan nak balik kat perempuan tu, hanya nak tahan perempuan tu tak bagi kahwin dengan orang lain. Allahu Akbar. Kita hari ni, tuan-tuan, nak nikahkan orang kan, siapa ada juru nikah sini kan, tuan-tuan salam tangan, tuan-tuan baca, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi bi imsakin bi ma'ruf atau tasrihan bi ihsan. Kan, saya dulu nikah ingat ni, turun kali tu pegang gigil-gigil dengan dia. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi bi imsakin bi ma'ruf atau tasrihan bi ihsan. Itu Islam ajar kita. Aku nikahkan kau dengan perempuan ni, yang mana pada perempuan ni kau ada dua pilihan aja. Imsak bi ma'ruf, kau jaga dia dengan baik. Au tasrih bi ihsan, kalau kau tak hendak dia, kau lepaskan dia dengan ihsan. Nah, kadang-kadang pengantin tak faham tu, dia angguk aja. Angguk, dia tak tahu apa dia baca imam tu kan. Kalau tahu, gigil juga tu. Nak buat bukan-bukan duk teringat tangan tu imam yang menggigil tu. Kalau menikahkan tu imam, kalau bapa pengantin menikahkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Islam datang, Islam batalkan semua penganiayaan ni. Talak dua saja Islam bagi. At-talaqu marratan, tak boleh lebih. Kali ketiga tak boleh rujuk lah. Ini satu bentuk pembelaan. Islam datang membela orang perempuan. Tapi hari ini seolah-olah dimomokkan bahawa Islamlah yang menindas wanita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan tak contoh. Sebab itu Sayyidina Umar menyebutkan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Tuan-tuan, kita ini satu kaum. Orang Melayu ini, tuan-tuan, yang menjadikan Melayu ni mulia bukan Melayu, tetapi Islam. Yang menjadikan orang Melayu ni hebat bukan Melayunya, tapi Islamnya. Kita sayang bangsa kita, tapi apalah erti Melayu tanpa Islam? Yang menjadikan kita mulia adalah Islam. Kadang kita cakap Melayu orang tak terasa. Apalah erti Jawa tanpa Islam? Baru terasa. Saya cakap orang Melayu orang buat satu masjid saya pergi. Rupanya dia orang Jawa. Ustaz cakap Melayu, saya Jawa, tak ada kena-mena. Jawa pun sama lah. Sama. Tak ada ertinya, tuan-tuan, melainkan dengan Islam. Suatu Umar kata, kita satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Allah muliakan kita dengan Nabi SAW. Maka sesiapa pergi cari kemuliaan, siapa yang pergi cari kemuliaan selain daripada Islam, dia tidak akan menemui, melainkan Allah akan menghinakan dia, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, apa yang penting daripada sambutan Maulidin Nabi ini bukanlah berkisar pada sambutannya, bukanlah berkisar pada bunga telurnya, bukanlah berkisar pada jamuannya. Itu semua penting juga, tuan-tuan, penting. Tak ada jamuan, jam juga kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tindakan susulan kita, kesan daripada kita memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kesan Maulidin Nabi kepada jiwa kita? Apa kesan Maulidin Nabi kepada pengamalan agama kita? Apa kesan Maulidin Nabi kepada diri kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Di situ kesannya yang paling hebat. Kalau tidak, tuan-tuan, pergilah 50 sambutan Maulid Nabi pun. Tuan-tuan, kalau tak ada COVID-19 ni, tuan-tuan, saya ingat kalau direkodkanlah dalam negeri Johor ni, kita menang negeri paling banyak sambut Maulid Nabi, tuan-tuan. Bukan surau, bukan maksudnya surau buat berpanjangan, tuan-tuan, lagi tak masuk bulan Rajab. Saya dah tinggal dah 26 Rajab. Orang panggil ceramah Maulid Nabi lagi. Baguslah, tak salah. Sebab kita tahu, kita ingat Nabi ni bukan bermusim. Bukan bermusim, bukan kata lepas Maulid Nabi tak payah ingat Nabi, tak. Sepanjang tahun kita ingat Nabi. Bagus. Saya nak tunjuk bahawa kita ni di Johor ni, tuan-tuan, kalaulah nilai cinta kepada Nabi tu hanyalah dinilai pada sambutan, orang Johor lah yang paling sayang kat Nabi, tuan-tuan. Tetapi lebih daripada itu,
Lebih daripada itu tuntutannya. Dan yang lebih penting, nilai kepada sebuah sambutan maulidin Nabi itu adalah kesannya kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak kita lakukan? Apa tindakan kita? Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, ceramah panjang-panjang, apa benda kami nak buat? Apa nak buat sebenarnya kan? Apa yang kami kena buat? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita menyambut maulidin Nabi, setiap kali kita bercakap tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita perlu lakukan, tuan-tuan? Saya nak sebut satu perkara. Kita balik ke rumah kita, tuan-tuan. Balik ke rumah kita, kita lihat ada tak dihidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah kita. Bagaimana kita nak ukur, tuan-tuan? Saya selalu bawa analogi ni. Kalau ketika Nabi sampai ke Madinah, waktu Nabi berhijrah, para sahabat ni berkumpul, berebut, ya Rasulullah, tinggallah dengan kami. Ya Rasulullah, tinggallah dengan saya. Rumah saya yang paling besar di Madinah ni, ya Rasulullah. Tinggal dengan saya. Masing-masing menawarkan rumah mereka untuk dijadikan penginapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi akhirnya, kita tahu kisah itu, musim al-hijrah kita cerita dah. Unta Nabi duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub. Tapi hari ini, tuan-tuan, cuba kita bayangkan sekejap. Kan kita selalu duduk nyanyi lau kana bainana al-habib, kan orang pasang lau kana bainana al-habib, nyanyi tu. Kalaulah Nabi ada di keliling kita, cuba kita letak diri kita, tuan-tuan. Andai kata Nabi hadirlah ke Pekan Bukit Pasir ni, tuan-tuan, sanggup atau tidak kita menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, duduklah di rumah saya. Ya Rasulullah, menginaplah di rumah saya dan lihatlah, inilah keluarga saya yang saya saban tahun melaungkan sayang dan cinta pada engkau, ya Rasulullah. Menginaplah di rumah saya seminggu, 2 minggu, sebulan, 1 tahun, duduklah ya Rasulullah. Atau saya dan tuan-tuan masing-masing malu nak ajak Nabi duduk di rumah kita, tuan-tuan. Atau tak sanggup kita, ya Rasulullah, carilah homestay lain. Homestay banyak, ya Rasulullah. Kat Bukit Pasir ni yang ada kolam renang pun ada, ya Rasulullah. Contoh, mungkin, apakah mungkin kita bercakap begitu, tuan-tuan? Kenapa? Malu kita, tuan-tuan, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu kita nak biar Nabi masuk ke rumah kita. Malu kita nak biar Nabi lihat isi rumah kita. Malu kita nak biar Nabi melihat perilaku kita dan keluarga dan anak-anak kita. Maka di sini kita letakkan kayu ukur, tuan-tuan. Balik rumah, duduk dengan isteri kita. Apa yang kita rasa masih lagi tak sama, masih lagi tak mampu kita tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya Nabi ada. Banyak perkara, tuan-tuan. Bukan, tuan-tuan, saya sama. Bukan, tuan-tuan, saya duduk di depan tuan-tuan ni bukanlah saya lebih alim pada tuan-tuan, tak. Cuma dipanggil bercakap. Dan saya bercakap ni untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebahagian tuan-tuan mungkin lebih alim daripada saya. Saya minta maaf. Saya bukan mengajar, hanya berkongsi. Ini satu perkara yang patut kita fikirkan, tuan-tuan. Bagaimana nak kita jadikan Nabi itu hidup di dalam rumah-rumah kita. Dalam erti kata dihidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kesan yang paling besar, tuan-tuan. Ini kesan yang paling besar yang sepatutnya kita bawa balik setiap kali kita hadir. Bukan sekadar maulidin Nabi. Bukan sekadar maulidin Nabi. Apa sahaja majlis, kita ada jadual. Ini maulidin Nabi sampai hujung nak dekat Rajab. Masuk Rajab nanti kita akan bercakap pula Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian habis bulan Rajab, bulan Sya'ban. Lepas bulan Sya'ban kita akan masuk bulan Ramadan. Ada jadual. Ada jadual kita. Ada hari-hari yang kita pilih untuk kita jadikan hari itu sebagai hari untuk kita memperingati sesuatu peristiwa. Setiap peristiwa itu kita renung, tuan-tuan. Semua ada ibrahnya. Ada perkara yang perlu kita buat. Tidak cukup pada sekadar sambutan. Kalau tidak, tuan-tuan, dia hanya jadi ritual saja. Hanya jadi upacara yang kita rayakan, kemudian balik, tak ada apa. Kadang-kadang kita balik, bang, ustaz tadi ceramah, apa dia cerita, bang? Alah, biasalah, biasa tadi. Biasalah maulid Nabi, kau tak pernah dengar ke macam mana tadi? Biasalah. Bukan itu je, kadang balik sembahyang Jumaat gitu juga kita, tuan-tuan. Bini kita tanya, bang, khutbah hari ni apa cerita, bang? Alah, biasalah, biasa tadi. Biasalah khutbah. Padahal kenapa kita awal lah tidur. Tuan-tuan, bukan semua orang lah kan. Ada satu kes kan, satu orang dia mengamuk kat masjid. Kenapa mengamuk? Apa ni dia kata? Sembahyang Jumaat, khutbah tak ada.
Orang kata, macam mana pula tak ada khutbah? Rupanya dia duduk, tak ada khutbah, dia tidur. Bangun-bangun dia semayang tu, dia kata, dia marah, kemarin Jumaat tak ada khutbah. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kes, dia bangun-bangun, terus salam kan. Dia bangun, orang kamat suruh bangun solat, orang sebelah tepuk dia bangun-bangun, dia bangun terus salam. Punya syok tidur, tuan-tuan. Ini satu keajaiban juga lah. Ajaib gitu, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan, saya sama kadang-kadang nak tak tidur masa khutbah tu, berjuang tuan-tuan. Orang perempuan dengar lah kan, mereka mungkin tak, tapi tanyalah suami-suami, siapa yang tak pernah tidur waktu khutbah, cuba angkat tangan. Tengok, tak ada yang angkat. Yang bercakap pun tak angkat, tuan. Kerana kita tahu kadang-kadang, tuan, yalah, banyak macam-macam sebab. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, itulah kita, tuan-tuan. Itulah kita. Maknanya bukan kata tak baik, banyak yang perlu kita perbaiki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jumpa di sini. Tapi kita harap kita dapat jumpa Nabi, tuan-tuan. Kita harap kita dapat bertemu dengan Nabi di mahsyar. Nabi telah ajar kita. Pertama, ini perkara yang semua kita tahu. Ada tak kita disiplinkan diri kita, satu hari aku mesti berselawat kepada Nabi sekian-sekian banyak. Cuba kita aturkan, tuan-tuan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah. Tetapi cuba kita jadikan selawat kita selepas daripada Maulidin Nabi ni, tuan-tuan, selawat yang lebih bermakna. Kerana kita tahu bila kita berselawat itu, ia adalah satu doa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa selawat itu. Dan kita tahu bahawa dalam hadis Nabi menyebutkan, siapa selawat kepada aku maka akan dibalas dengan 10 kali selawat. Dan tuan-tuan, bagaimana nak menjadikan selawat itu lebih bermakna, tuan-tuan? Tuan-tuan, dengan kita mengenang pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Dengan kita kenang apa yang telah Nabi buat untuk kita, tuan-tuan. Macam mana nak kita kenang apa yang Nabi korbankan kepada kita, apa yang Nabi buat untuk kita? Dengan kita pelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan. Ustaz, sekolah rendah dulu dah belajar sirah dah. Kan habis dah belajar sirah, tuan-tuan. Sirah Nabi ni, tuan-tuan, bukan sekadar itu. Belajarlah, ulanglah sedikit demi sedikit. Jadikan di rumah kita, antara perkara yang kita ajar pada anak-anak kita adalah sirah Nabi. Supaya mereka mengenang ada seorang insan yang mencintai kita tanpa syarat. Yang tidak pernah melihat kita tapi merindui kita. Yang tidak pernah mengetahui siapa nama kita. Nabi wafat, kita belum lahir. Tetapi Nabi merisaukan keadaan kita di hari akhirat. Yang Nabi risau bagaimana keadaan umat ini. Yang berkali-kali baginda menangis mengenangkan umat ini, tuan-tuan. Cuba kita tanya diri kita, tuan-tuan. Berapa kali kita, saya tanya diri saya, berapa kali kita menangis kerana mengenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih banyak ke lebih sedikit daripada kita menangis kerana menonton filem Hindustan? Mana-mana banyak kan? Kita tengok cerita kan, dulu orang kata apa, Kabi Kushi Kabi Gem. Sekarang ni bukanlah Kabi Kushi Kabi Gem, dah lama Ustaz. Sekarang ni apa, Bajrangi Baijan. Itu pun dah lama, yang baru apa saya pun tak tahulah kan. Kita tengok cerita Hindustan, tuan-tuan, kadang-kadang 3 kali tengok, 3 kali nangis. Kadang-kadang yang kali ketiga tu lebih nangis lagi. Kerana dah faham, dah standby nak nangis. Kalau aku tengok cerita ni, tisu mesti ada, kata dia. Pasal kejap lagi aku mesti nangis. Mana lebih banyak? Tak salah lah mana kita mudah menangis. Tapi berapa kali dalam hidup kita, tuan-tuan, pernah kita menangis kerana mengenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah atau tidak kita menangis kerana bimbang, takut Nabi tak kenal kita di akhirat, tuan-tuan? Pernah atau tidak kita duduk risau bagaimana keadaan kita dikala semua manusia dikumpulkan, minal awwalin wal akhirin, semua yang daripada awal hingga akhir, dalam keadaan Nabi kata, aku akan kenal umat aku dengan cahaya yang ada pada wajah mereka, daripada kesan wuduk mereka. Dalam keadaan itu, pernah tak kita menangis kerana risau, takut-takut tak bercahaya wajah kita? Pernah tak kita menangis kerana risau, takut-takut ketika kita sangka kita dipanggil oleh Nabi untuk minum di kolam Nabi, tiba-tiba malaikat tahan dan halau kita? Ini Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan. Malaikat akan tahan sebahagian. Bahkan Nabi akan tanya pada malaikat, kenapa engkau tahan? Ini umat aku. Aku nak beri minum pada umat aku. Kenapa engkau tahan mereka? Malaikat menjawab dengan satu jawapan yang membimbangkan kita, tuan-tuan. Innahum baddalu ba'dak. Mereka ini telah menyeleweng selepas daripada engkau tak ada. Patut atau tidak kita risau, tuan-tuan? Sangat patut.
Sangat patut. Kita duduk pada satu zaman, tuan-tuan, Islam hari ini macam-macam bersih dia. Macam-macam bersih Islam ada. Orang nak bawa macam-macam cara nak faham agama. Walhal, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita tahu Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Khatamun Nabiyyin, kita baca ayat tu. Tapi yang pelik bila muncul Nabi-Nabi palsu ni. Ialah Nabi palsu tak pelik. Nabi wafat, Musailamah dah muncul. Nabi tak wafat lagi, Musailamah dah muncul dah mengaku Nabi. Dan Nabi wafat muncullah Sajjahnya. Kemudian ramai lagi Nabi-Nabi palsu. Tulaihah dan sebagainya. Tetapi ketika mana hari ini kita telah yakin orang Melayu Islam ni bertahun-tahun dah Islam ni. Baca Quran, tuan-tuan, asal Ramadan je khatam. Ramadan je khatam gitu. Tak kira lah khatam yang betul-betul ke atau datang majlis khatam. Ramadan je kita sambut Al-Quran ni, bulan Al-Quran. Kita baca, kita faham. Tapi bila hamba Allah tu, saya malas sebut nama. Dulu dia letak jawatan dah. Kemudian mengaku jadi Nabi balik. Yang peliknya ada orang ikut, tuan-tuan. Ada orang ikut. Ada orang yang mengiktiraf ada Rasul lain selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'iyadu billah. Macam-macam bentuk orang faham Islam. Yang kadang-kadang kepahaman mereka yang menyeleweng ni, tuan-tuan. Mereka terseleweng ni, mereka bercakap dengan hujah Al-Quran. Mereka cakap, mereka baca surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sembahyang, yang orang yang lalai dalam sembahyang. Lalu dia kata, kalau kau sembahyang tapi masih lalai, baik kau tak payah sembahyang, kata dia. Baik tak payah sembahyang, tak guna sembahyang. Dia bawa faham dia sendiri. Guna ayat Quran. Orang yang memang dah tunggu peluang tak mau sembahyang, oh cantik dia kata. Ini cantik, aku tak, memang lalai. Nak pula dia kata, kau tahu tak, sebahagian orang, ini sahabat saya. Dia berbual dengan orang macam ni. Dia tanya, tuan-tuan, cara tanya ni confident. Kau tahu tak kenapa Allah suruh kita sembahyang? Allah suruh kita sembahyang sebab nak suruh kita ingat dia. Dia baca ayat surah Taha, fa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk ingat aku. Betul tak betul? Dia kata. Kita dengar, oh betul. Betul lah ayat Quran tu. Jadi dia kata, Allah suruh sembahyang untuk ingat dia. Jadi, kalau kita ni di luar solat dah boleh ingat Allah, tak payah sembahyang. Oh, dia corner pergi situ, tuan-tuan. Punya lipat tu. Kalau kita dekat luar sembahyang dah boleh ingat Allah, nak buat apa sembahyang? Dah sampailah maksud sembahyang tu. Wal'iyadu billah. Tuan-tuan, kita dengar, kita gelak. Pelik cakap macam ni kan. Tapi percaya tak, tuan-tuan? Di luar sana, berapa ramai orang termakan dengan cakap-cakap ini. Bimbang kita, tuan-tuan. Bimbang kita. Dulu kita belajar sekolah agama, betul, Nabi sebut Yahudi akan terpecah kepada 72 golongan. Nasrani akan pecah kepada 72 golongan. Saya sekolah agama dulu, tuan-tuan. Baca hadis ni, baca kitab tu, baca 72 teruk Yahudi, teruk Nasrani lah arti teruk Yahudi 72, teruk Nasrani 72. Tengok-tengok bici Islam 73. Yang selamat satu saja. Ma ana alaihi wa ashabi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita pastikan anak-anak kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kita pastikan Al-Quran dan sunnah itu dihidupkan di rumah kita. Wujudkan baca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran. Tak faham, kita tanya. Kita jadikan dihidupkan sunnah Nabi walaupun yang kecil-kecil. Walaupun yang kecil-kecil di rumah kita, tuan-tuan, cuba kita jaga dia supaya kita merasa suasana Islam itu ada dalam rumah kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sirah Nabi, baca sirah para sahabat Nabi. Mungkin ada perkara yang kita baca, perkara yang Nabi buat, kerana Nabi itu sallallahu alaihi wasallam orangnya hebat, maksum. Solat malam Nabi, tuan-tuan, kita mungkin tak mampu nak ikut, tuan-tuan. Huzaifah ibn al-Yaman cerita, dia sembahyang belakang Nabi waktu malam. Nabi baca faftataha bil baqarah. Nabi baca solat malam Nabi, rakaat pertama Nabi baca al-Baqarah. Al-Baqarah Nabi baca. Solat malam lah. Kalau solat fardu jangan cari penyakit, tuan. Sembahyang maghrib kena baca Al-Baqarah, nak dekat isyak baru habis, tuan. Yang buat kerja. Nabi tak benar kan? Tapi ini solat malam. Nabi baca Al-Baqarah. Huzaifah kata, aku ingat Nabi akan berhenti separuh. Nabi tak berhenti, tuan-tuan. Nabi berhenti, Nabi baca habis Al-Baqarah. Lepas Al-Baqarah, Huzaifah kata, aku fikir Nabi akan berhenti. Tak, Nabi baca An-Nisa. Lepas An-Nisa, aku fikir Nabi akan berhenti. Nabi baca Ali Imran.
Allahu Akbar. Tak mampu kita. Tak mampu kita. Itu solat malam. Kemudian Nabi rukuk, dan Huzaifah kata Nabi bacaan Nabi itu sangat tenang. Nabi bukan baca macam kita baca tarawih, tuan-tuan. Fatihah senapas, kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau imam tu semput, kan? Kalau ada yang pakai inhaler tu waladdallin amin, cap sekali tu. Pengar semput, kan? Bukan begitu Nabi baca. Bila mana Nabi baca ayat tasbih, Nabi tasbih. Bila baca ayat yang suruh ta'awudz, Nabi ta'awudz. Allahu Akbar. Itu bacaan Nabi. Tak mampu kita nak ikut, tuan-tuan. Hebat ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita buat apa yang kita mampu. Kita buat apa yang kita mampu dengan cara yang terbaik. Dan agama ini sememangnya disuruh kita susah sedikit. Jalan untuk sampai ke syurga ni, tuan-tuan, memang susah. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam suratul Baqarah, suratul Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami cipta manusia ini, kami letak dia memang dalam susah payah. Tuan-tuan, nak datang malam ni senang ke susah, tuan-tuan? Kita rasa mungkin senang, tapi hakikat dia bagi sebahagian orang susah. Tuan-tuan, hidup kita nak pastikan kita taat agama, senang atau susah? Senang atau susah? Susah. Tidur malam, tidur lambat. Balik ceramah, tengok situ, tengok majlis sampai pukul 11. Pukul berapa saya nak berhenti ni, kan? Tengok, kan? Balik lambat, tidur. Esok pagi, subuh bukan kita boleh pesan kat Bilal, hari ni majlis habis lambat, besok azan pukul 6.30. Boleh tak kita buat itu? Tak boleh. Azan subuh begitulah. Kena bangunlah kita. Datang bangun solat subuh, penat. Badan kita tak cukup tidur. Kalau badan boleh bercakap, tidurlah lagi. Kata aku pun tak cukup tidur lagi ni. Tapi kita bangun, tuan-tuan. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum. Esok subuh Jumaat. Dah penat-penat, datang subuh imam baca surah Sajdah pula, kata. Silap aku masuk awal, kata. Tahu dah tunggu ujung-ujung baru aku masuk, kata. Ada, tuan-tuan, ada dia standby kat luar, dia kata, lepas sujud Sajdah baru aku masuk. Mudah-mudahan taklah kita, tuan-tuan, begitu. Janganlah kita begitu. Susah, tuan-tuan. Susah. Penat kita. Tetapi penat itu memang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Syurga itu dilingkungi. Haqqatil jannatu bil makarih. Syurga itu kelilingnya memang benda yang jiwa kita tak suka. Tengah tidur sedap-sedap kena bangun. Tuan-tuan, saya dengar tanya Tuan Imam kata, kalau tak jemput saya, tak jemput Ustaz Iskandar. Betul. Ustaz Iskandar, tuan-tuan mungkin biasa kan dia. Tuan-tuan tahu Ustaz Iskandar dulu saya tidur petang. Saya sekolah Tanwiriyah. Sekolah Tanwiriyah. Tidur prep petang, tuan. Prep petang ni penat. Asrama kami pakai tengah hari prep petang. Habis prep dalam 3.30, 3.40, 3.45 gitu, baru nak lelap sekejap azan asar. Ustaz Iskandar datang, dia siramnya suruh bangun sembahyang asar. Bukan pakai air paip, tuan-tuan. Dekat asrama kami ada akuarium ikan. Air ikan tu disiram, tuan. Saya sampai sekarang tak boleh lupa, tuan. Bangun-bangun tu tak boleh pergi sembahyang dulu, kena mandi dulu, busuk punya. Tapi susah, tuan-tuan, hidup susah. Kalau ingat, saya kan sampai sekarang ingat, ya Allah Akbar. Kan itulah susah nak taat Allah. Bagi sebahagian orang mungkin senang, dia telah latih diri dia. Tetapi sememangnya kehidupan ni susah. Nak taat Allah, nak tahan diri daripada apa yang Allah larang. Kadang-kadang yang Allah larang tu yang sedap, yang Allah larang tu yang seronok. Kahwin banyak komitmen. Tuan-tuan kahwin, nak kahwin dah lah susah. Nak bayar hantaran itu ini. Sekarang hantaran bukan boleh sikit-sikit, boleh tahannya, kan? Kos nak kahwin. Cuma waktu PKP ni mungkin boleh nikah murah sikit, kan? Siapa nak kahwin waktu PKP ni mudah sikit lah. Tapi ni pun dah susah juga lah. Waktu awal-awal dulu yang jenis nikah depan pagar, yang tu banyak jimat kos dia. Tapi kahwin tu susah. Dah kahwin lagi susah. Yang kita nampak seronok indah tu, tuan-tuan, sekejap je. Ialah dia indah, tetapi ujian selepas kahwin tu panjang. Ada anak, lahir-lahir anak, menyusu badan. Nyusu badan, susu isteri tak mau keluar. Penat, dia kata, habislah segala, pakai sikat, pakai apa dia buat betul, tak keluar-keluar juga. Paksa pakai susu formula. Susu formula pula mahal. Makan minum susu formula, sakit pula anak, tak boleh berak, sembelit pula. Doktor kata tak boleh, you mesti pakai susu ni. Apa? Friso apa benda tu, kan. Tanya berapa satu tin? 80. Masya Allah, gugur rambut bapak dia. Tuan-tuan, satu tin kecil tu bukan satu tin besar. Satu tin kecil, anak menyusu pula kuat. Allahu Akbar. Kan susah. Senang ke susah, tuan-tuan? Susah.
Kemudian besar, kita tunggu anak ni besar besok senang aku. Tengok-tengok besar tuan, tak tentu senang lagi. Dia masuk universiti, ujian dekat universiti macam-macam. Ya, nak motor. 2 minggu beli motor, telefon, ya, motor kena curi ya. Tak pening kepala bapak ni. Allahu Akbar. Habis belajar, kita ingatkan habis belajar dapat kerja. Tak kerja, tak dapat kerja. Ujian dia, ujian. Dia kahwin, ujian dia. Kemudian dah tua kita. Akhirnya, sepanjang usia kita itu, Allah jadikan kita sentiasa penat. Penat. Tetapi tetap kena taat walaupun penat. Kita jangkakan tuan-tuan, dah tua boleh rehat. Tengok-tengok anak kita hantar cucu pula. Cucu pula bukan alang-alang, 13 orang. Pas seorang. Atuknya kata runtuh pun runtuh lah. Kata dia, aku dah tak larat dah. Kata dia. Allahu Akbar. Sampai hujung usia. Gugur gigi kita. Gugur rambut kita. Akhirnya mati kita tuan-tuan. Kita ingat mati senang. Tak senang juga tuan-tuan. Ingat mati selesai. Kalau mati selesai, yang terjun tu untung lah tuan-tuan. Mana yang terjun Sungai Muar tu, oh lega dia, bagus betul dia terjun. Selamat dia daripada, tak payah dia bayar cukai kata dia. Tuan-tuan dia ingat dia lepas. Senang yang dia sangka tu bermula susah yang baru tuan-tuan. Masuk dalam kubur tak selesai lagi tuan-tuan. Habis baru saja ke bumi, tak dan habis malaikat datanglah tanya tuan-tuan. Allah, yang tanya tu pula yang jawab bukan apa yang orang boleh pesan pada kita. Amal kita lah yang jawab. Kita boleh kita upahlah siapa pun. Kalau aku meninggal, kau cari Imam Bukit Pasir. Kenapa? Pasal Imam Bukit Pasir kalau baca talqin tu terang, biar aku boleh dengar tadi. Nah, tuan-tuan, talqin tu bukan untuk yang hidup. Ini kita, bukan untuk yang meninggal, untuk yang hidup. Tuan-tuan, ya Allah, dalam kubur cerita susah panjang lagi tuan-tuan. Hidup memang susah. Tapi tuan-tuan, Nabi kata, pilihlah susah yang memberikan rehat kepada kita. Orang tanya pada Imam Ahmad, satu orang datang daripada Khurasan. Qasadtuka bin Khurasan, as'aluka an mas'alah. Wahai Imam, aku datang daripada Khurasan, jauh. Nak tanya satu soalan saja. Bila seorang hamba boleh rehat, wahai Imam? Bila boleh rehat? Imam Ahmad kata, bila satu kaki engkau sudah berada di dalam syurga. Bila satu kaki engkau sudah ada dalam syurga, itulah kerehatan tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang Nabi sebutkan kita. Nabi suruh kita pilih yang susah, tetapi susah itu susah yang memberikan kita rehat di akhirat. Jangan kita pilih susah, tuan-tuan, jadi jahat. Walaupun nampak senang, sebenarnya susah juga. Tak jadi jahat ni tuan-tuan, bukan senang, nampak macam senang, tapi susah. Nak pergi curi kasut, nak kena kabel lain dulu. Nak pecah rumah tuan-tuan, plan macam-macam, lompat masuk, anjing pula ada 2 ekor. Bukan senang, tapi mati pula kena gigit anjing tu. Mati dalam keadaan nak pergi pecah rumah orang. Ya Allah, susah. Tapi susah yang ketika buat jahat ni, tak ada rehat. Penat. Sehingga hari dia jumpa Allah, dia akan lebih penat. Tapi umat Muhammad, Nabi ajar pada kita tuan-tuan. Susahlah di dunia ni untuk taat pada Allah. Susahlah di dunia ni untuk tahan diri daripada maksiat pada Allah. Bersusah payah. Kita baca para sahabat tuan-tuan, bagaimana susah payah mereka. Tuan-tuan, mereka ni, saya bukan apalah, sebahagian orang hari ni jual produk apa-apalah bisnes ke, nak suruh kita kaya, baguslah bisnes yang halal, pelaburan yang halal bagus. Kadang-kadang disebutkanlah nama sahabat, tengok kita jadi kaya, macam sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, macam sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah, macam sahabat Nabi Suhaib dan sebagainya, orang-orang yang kaya. Bagus, tetapi kalau boleh biarlah digambarkan penuh tuan. Digambarkan secara penuh. Mereka ini kaya, tetapi bagaimana mereka gunakan harta mereka pada jalan Allah. Kaya mereka, tetapi apa yang mereka ketinggalkan ketika mana mereka mati. Kaya mereka, tapi kemana perginya harta? Uthman bin Affan kaya, tetapi kemana pergi harta? Gambarlah penuh, baru orang faham. Kaya itu kaya yang mengekalkan harta itu bersama kita di akhirat. Itu sebenar kaya. Itu sebenar-benar kaya. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalau kita lihat mereka ini generasi yang suatu hidup kita dah sebut radhiyallahu anhu pada mereka. Ini generasi yang dididik oleh Nabi. Mereka ini hidup lagi kita dah sebut radhiyallahu anhu. Hidup lagi kita dah sebut Allah redha pada mereka. Tapi mereka tuan-tuan, di mana matinya? Kita sebut tadi Nabi sampai di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi duduk di rumah dia. Tuan-tuan pergi Madinah hari ni,
cari di mana rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di mana kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Tak jumpa, tuan-tuan. Nun di Istanbul, di Konstantinopel, tempat meninggal dunia Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka satu generasi yang Nabi telah jamin syurga untuk mereka. Tapi mereka beramal sehingga akhir hayat mereka, seolah-olah mereka ni tak dapat syurga lagi. Sehabis umur mereka guna untuk agama. Maka tuan-tuan, baca kisah mereka ini. Supaya walaupun setidak-tidaknya kita tak mampu nak beribadat, berkorban seperti mereka, tetapi kita bergerak sedikit demi sedikit mendekati mereka, tuan-tuan. Dekati apa yang mampu kita buat daripada amal-amal mereka. Kita jadikan contoh. Kita tak dapat buat semua, kita buat sedikit. Jangan ditinggalkan semuanya, tuan-tuan. Dan bersusah payah kerana nak melakukan perkara-perkara seperti ini juga menjadi bukti betapa kita sayang dan cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertahan Nabi. Kita duduk hari ni, orang tuduh macam-macam pada Nabi. Orang hina Nabi, pertahan Nabi dengan apa yang kita mampu. Kadang-kadang orang sebut boykot. Kadang-kadang boykot ni kita hangat-hangat ayam juga kita ni. Ada masa kita tak dapat nak sepanjang masa. Mana yang kita mampu, tuan-tuan? Apa yang kita mampu untuk bantu umat ini daripada harta kita? Apa yang kita mampu kita ambil? Jangan kita tinggalkan semuanya. Tetapi sayang Nabi, pertahankan Nabi ini perlu kita buat sepanjang hayat kita. Bila kita bercakap tentang Nabi, berhati-hati. Jangan sewenang-wenang guna nama Nabi ataupun sewenang-wenangnya sandarkan kepada Nabi apa yang kita tak pasti. Kita bercakap tentang hadis Nabi, pastikan yang kita sebut tu betul-betul hadis Nabi. Jangan duk main agak-agak, tuan. Jangan kadang-kadang sebahagian orang dia berdebat politik ke apa sebagainya, sewenang-wenang guna nama Nabi. Oh, Nabi pun pernah tak tepati janji. Senang aja sebut. Itu tak beradab dengan Nabi, tuan-tuan. Tak beradab dengan orang yang di akhirat nanti kita nak cari dia untuk syafaat. Ya Rasulullah, syafaatkan aku. Rupa kat dunia dulu lancang mulut kita bercakap lebih kurang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, tuan-tuan. Jangan sewenang-wenangnya menyandarkan sesuatu kepada Nabi, jangan. Itu secara apa yang kita buat dalam hidup kita. Kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap. Bawa orang hari ni umrah tertangguh lagi. Tapi dah buka dah ni, tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan tahun depan berjalanlah umrah macam biasa. Tapi kita bawa orang pergi ziarah Nabi. Kita pergi ke Madinah, ziarah Nabi. Ziarah Nabi, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang waktu duk ziarah Nabi tu pun kita tak mampu nak jaga adab kita, tuan-tuan. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kadang-kadang benda ni sensitif juga. Sebagian orang yang merokok, tuan-tuan, masuk ke Madinah tinggal-tinggallah rokok tu. Tinggal-tinggallah. Kadang-kadang tak nak masuk pagar masjid Nabi tu duk gini lagi. Duk buang tepi, tepi, tuan-tuan. Oh, pijak dulu baru jalan. Allah, mana adab kita, tuan-tuan? Minta maaf saya sebut. Ini sensitif. Saya minta maaf. Kena sebut adab kita dengan Nabi, tuan-tuan. Kalau Nabi hidup, tuan, saya ingat dulu saya. Kalau Nabi hidup, agak-agak kita buat tak macam tu depan Nabi? Datang ziarah Nabi, tuan-tuan, mulut kita bau rokok tak hilang. Datang ziarah, beradab atau tidak begitu? Itu secara zahir. Walhal kita disuruh hormatkan Nabi ini hayyan wa mayyitan. Waktu Nabi hidup dan waktu Nabi mati. Maka mudah-mudahan, tuan-tuan, benda ni menjadikan kita jaga walaupun kita anggap kecil. Saya minta maaf, benda ni kena sebut. Sekali lagi saya minta maaf. Ini kena sebut, tuan-tuan. Kita jaga atas dasar sayang dan hormat kita. Kadang-kadang kita depan orang yang kita hormat, kita tak mampu. Tengah hisap rokok, bapak mentua lalu, sanggup kita pusing rokok tu ke dalam, tuan. Ngemam, lama tak bernapas. Bapak mentua pula berhenti tanya, asap keluar rokok telinga. Malu ke bapak mentua. Tapi berziarah Nabi kadang-kadang tak mampu kita nak buat benda yang sama. Walhal Nabi itu lebih tinggi dari martabat dia. Ini perkara yang sama-samalah kita jaga, tuan. Supaya kita sama-sama. Saya pesan untuk orang dan diri saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selain daripada itu, sayangkan Nabi juga dengan menyayangi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada umat Nabi. Sayang kepada umat Nabi. Ini saudara seagama kita. Berapa ramai kita hari ini, tuan-tuan, sama-sama mengaku umat Nabi, tapi saling membenci di antara satu sama lain. Sama-sama mengaku umat Nabi, tapi bila jumpa satu orang jalan nak minum satu kedai, tengok ada motor nombor plat dia dah cam dah JES 4841, ni motor musuh ketat aku ni. Tak ada, aku pusing kedai lain. Sanggup tak bertegur, sanggup bermasam muka. Sedangkan Nabi telah bagi tahu, tuan-tuan, tidak patut, tidak halal, kata Nabi, la yahillu limri'in muslim ayyahjura akhahu fawqa thalath, kata Nabi.
Atau kama qala, tak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Ini perkara Nabi pesan. Bahkan Nabi SAW sebut afdalul fadail, dalam hadis Nabi kata, afdalul fadail, amalan yang paling utama di kalangan yang paling utama. Apabila engkau mampu menyambung hubungan dengan orang yang nak memutuskan hubungan dengan kau. Ini benda Nabi sebut. Bukan senang nak buat. Susah tuan-tuan. Nak pergi sambung hubungan dengan orang yang nak putus hubungan dengan kita. Kita nak pergi minta maaf walaupun kita tak salah. Kadang-kadang ada orang minta maaf ni pantang dia tuan-tuan. 7 keturunan. Tak boleh. Tak ada. Aku nak minta maaf. Mati hidup balik baru tak minta. Oh, hebat dia punya marah tu. Tapi Nabi kata, orang yang hebat ni, dia mampu menyambungkan hubungan dengan orang yang nak memutuskan hubungan dengan. Kenapa? Atas dasar tu umat Nabi tuan-tuan. Seperti mana kita mengharapkan Allah memaafkan kita di akhirat, demikian juga kita mudah memaafkan hamba Allah yang lain. Nabi SAW pesan dekat kita. Pesan dekat kita. Seorang Muslim itu, siapa yang menyelamatkan insan lain daripada kejahatan dia, daripada kejahatan lisan dia, dan kejahatan perbuatan dia. Bila mana kita tak rasa saudara seagama kita sebagai saudara kita, kita patut berasa bimbang tuan-tuan. Inikah yang dididik oleh Nabi pada kita? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, perbezaan mesti berlaku. Kita boleh beza dalam macam-macam perkara. Orang beza politik lah hari ni, orang lagi beza. Beza politik, beza pandangan dalam banyak perkara. Ada perkara menyebabkan mungkin sebahagian orang tak selesa dengan sebahagian yang lain pada satu-satu perkara. Tapi jangan kita jadikan perbezaan itu melupakan kita bahawa dia adalah saudara seiman dengan kita. Dia adalah saudara yang sujudnya, kiblatnya sama seperti kita. Dia adalah saudara yang dia pergi ke Madinah, ziarah makam Nabi, sama, itulah makam Nabi. Dia adalah saudara bila kita mati, itulah Nabi yang dia nak minta syafaat, sama seperti kita. Lupa kita kadang-kadang tuan-tuan. Orang kadang-kadang minta maaf lah. Politik ni kadang-kadang menyedihkan. Kerja apa? Dedah aib orang. Pantang orang tu silap. Benda yang dah lalu, dikorek balik. Korek balik. Untuk apa? Jatuhkan satu orang. Yang orang itu syahadahnya sama dengan dia. Sedangkan Nabi kata, tuan-tuan, aib saudara kita ni tutuplah. Kalau aib itu merupakan aib peribadi dia, tak melibatkan kepentingan awam. Satu orang pergi curi duit masjid, kita pergi cover line atas alasan tutup aib, itu tak betul. Aku cover line, apa tutup aib, itu tak betul. Jangan buat kerja, tuan-tuan. Perkara yang menyebabkan peribadi dia, tak libat kepentingan orang. Kita tegur dia, tak perlulah kita sebarkan aib dia. Tak perlulah kita sebarkan balik mungkin dosa-dosa lalu dia, yang dia pun mungkin sudah bertaubat. Kita pergi buka, kau tahu tak dia ni siapa? Engkau tak kenal dia. Aku yang kenal dia daripada kecil tahu. Aku tahu baik buruk dia. Kita pergi buka. Nabi kata, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia dunia dan akhirat. Allah tutup. Kita di akhirat besok, kita nak Allah tutup aib kita. Allah, tuan-tuan. Kadang-kadang orang dedah aib kita kat dunia. Kita boleh lari, tuan-tuan. Orang Bukit Pasir tahu buruk cerita saya minta pindah tempat lain. Orang kita minta pindah tempat lain, lari tempat lain, paling tidak pergi negara lain. Tapi di akhirat, tuan-tuan, minal awwalin wal akhirin, di kalangan orang di akhirat tu orang yang mungkin di dunia dulu menganggap kita baik, tuan-tuan. Oh bagus ustaz ni, bagus dia ni. Rupa di akhirat Allah jadikan aib kita dibuka satu persatu. Salah satu sebabnya, di dunia dulu kerja kita buka aib orang. Allahu Akbar. Yang kita buka tu umat Muhammad, silaturrahim, kaum kerabat. Berapa ramai di kalangan kita baik dengan orang luar, tapi dengan adik-beradik tak bertegur. Bergaduh lah, tak kira pasal apa pun. Dengan adik-beradik tak bertegur, tuan-tuan. Sanggup tak balik rumah mak kerana tengok abang tu balik. Telefon dulu, mak, abang balik tak? Kalau dia balik, saya tak balik. Kalau dia balik, tahun depan saya balik. Berapa ramai berlaku atau tidak begitu, tuan-tuan? Berlaku. Berapa ramai orang, tuan-tuan, sanggup memutuskan silaturahim. Sanggup. Walhal Nabi SAW ancam, la yadkhulul jannah qati'un, tak masuk syurga, kata Nabi, orang yang memutuskan silaturahim. Tapi kita lupa, sebahagian orang lupa. Pada masa sama dia menyambut Maulidin Nabi, dia bercakap tentang apa yang Nabi tinggalkan untuk dia. Maka ini perkara yang patut kita beri perhatian, tuan-tuan. Semak balik, semak balik, semak balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayang Nabi juga dengan kita mengambil berat
Apa yang saya tuan-tuan 10.30 saya berhenti boleh? Boleh tuan-tuan eh? 10.30 lah. Jadi 10 minit lagi tuan. Kalau saya lambat tuan-tuan batuk lah tuan. Saya tak marah. Saya dulu ada seorang kawan tuan. Dia batuk tuan. Dia forum wali panel tu kata bagi saya 5 minit. Kan betul orang Sabah. Apa dah tu dah 5 minit tak berhenti. Dia tengok dia. Oh, habis sudah 5 minit dia kata. Kuat dia batuk. Terus slow dah tu. Jangan marah tu tuan. Saya harap tak ada lah yang batuk macam tu tuan 10.30 insya-Allah. Saya tengok jam. Tuan yang dirahmati Allah. Ambil berat amaran Nabi. Nabi pesan pada banyak perkara. Sebelum Nabi wafat, apa yang Nabi sebut tuan-tuan? Antaranya yang diriwayatkan, as-salah, as-salah. Salat, salat. Hari ini yang duduk di depan saya, insya-Allah majoriti menjaga salat. Tetapi macam mana kita nak pastikan tuan-tuan? Yang di bawah tanggungan kita, kita didik dia supaya jaga salat. Kajian hari ini menunjukkan salat ni satu perkara yang berlaku sangat-sangat membimbangkan. Anak-anak Melayu kita yang salat dibuat kajian teruk tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sekolah rendah, sekolah menengah sama. Sekolah rendah mungkin orang kata tak apa ustaz, belum balik. Dan sembahyang ikut dan saya biasa asar tak sembahyang ustaz. Apa kat sekolah agama? Tak dekat sekolah agama tak sembahyang asar. Allah kan tak kena. Puncanya apa tuan-tuan? Tidak dididik di rumah. Tidak ditekankan di rumah. Tuan-tuan, setidak-tidak di dalam kuasa kita, anak-anak kita di rumah. Kita tekankan di rumah kita itu salat lebih penting daripada segala-galanya. Nak makan, salat dulu. Melainkan memang dah hidangan terhidang, memang dah lapar sangat, itu lain keadaan dia. Tapi pastikan salat itu yang paling utama. Jangan kita tuan-tuan anak kita salat, tengok-tengok mak ayahnya pula tak salat, sedih tuan-tuan. Sedih berlaku. Tanyalah cikgu-cikgu sekolah rendah. Saya tanya bukan di Bukit Pasir ni lah. Allahu Akbar, mudah-mudahan. Tanya, semayang tak kat rumah? Tak semayang. Bila bulan Ramadan tuan-tuan, puasa tidak? Tak puasa. Ayah ajak makan Maggi ustaz. Ayah ajak makan Maggi. Allahu Akbar. Bukan sinilah. Sedih tuan-tuan, sedih. Ini perkara yang kita bimbang tuan-tuan. Apa yang nak kita harap pada anak tu? Kalau dia ajak ayah dia makan Maggi, tahan lagi lah. Ayah ngajak. Allahu Akbar. Ada satu cerita tuan-tuan, sedih satu ayah. Ini orang WhatsApp saya lah. WhatsApp tu bahasa Arab yang faham-faham lah. Dia tu kata seorang budak mandi dalam bilik air rumah dia. Mandi dia menyanyi lagu apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nyanyi sampai habis. Bapak dia masuk bilik air, dia tampar budak tu. Anak terkejut, menangis budak. Mak tanya, kenapa tampar anak? Anak tu menyanyi bukan main sedap. Bapaknya tampar. Ingatkan dia cemburu tak? Dia kata apa? Apa kau ni kata? Baca Quran dalam bilik air. Bapak dia marah. Baca Quran dalam bilik air. Mak dia marah. Oh, mak marah balik. Apa awak ni? Yang dia baca tu bukan Quran. Itu kan nasyid. Tala'al badru alaina tu. Nasyid. Kan kita biasa dengar bila tuan-tuan? Musim-musim hijrah kan. Nabi sampai di Madinah. Itulah nasyid yang dinyanyikan dalam riwayat oleh orang Madinah. Oh, bapak dia kata nasyid ke? Nasyid. Bapak pula menangis. Bapak pula yang menangis. Anak tu kata, kau dah awak ni kenapa pula menangis? Kata dia. Dia kata, saya ni dah bertahun-tahun ni lah saya baca dalam sembahyang. Habis tuan-tuan. Habis. Fatihah tu betul dah. Dan mai tang surah duk baca Tala'al Badru lingkup tuan. Habis. Allahu Akbar. Jangan kita jadi gitu tuan. Ini cerita orang duk WhatsApp tak tahulah itu dia buat satira nak bagi kita elak je. Tuan-tuan, mungkin dia reka lah cerita tu. Tapi maksudnya nak tunjuk jangan sampai kita teruk pada anak kita tuan-tuan. Jangan. Setidak-tidaknya asas agama mesti sama level. Mungkin kita hantar anak kita belajar agama, dia mengaji lebih dalam. Tapi asas agama jangan kita teruk tuan. Anak kita tak ada role model di rumah. Di sekolah kita bukan macam-macam, balik rumah tak ada role model. Jangan sampai begitu. Nabi pesan kat kita, salat. Salat, jaga. Inilah tiang nombor satu. Apa sekalipun, salat kita. Jadikan ini yang kita tekankan di rumah. Lain daripada itu tuan-tuan. Kita duduk pada satu zaman tuan-tuan. Nabi duduk tekan pada kita. Nabi ajar pada kita. Bahawasanya kata Nabi, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmit. Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Nampak peringatan ni kecil tuan-tuan, tetapi Nabi ikat dia dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi ikat, kalau kau nak bercakap, sama ada kau cakap yang baik atau kau diam. Nabi ikat tindakan ni dengan beriman pada Allah dan hari akhirat. Kenapa tuan-tuan? Kerana lidah ni lah
yang banyak membawa orang terhumban ke neraka. Mu'adz ibnu Jabal tanya, ya Rasulullah, adakah manusia nanti di akhirat akan dihumban neraka dengan hasil yang dibuat oleh lidah-lidah mereka? Nabi kata ya. Dan tuan-tuan, hari ni zaman viral. Orang belum berlumba nak sebar berita. Kadang-kadang tak sempat dah nak cek betul tak betul. Tak. Sebar. Ambil satu gambar, bubuh caption, tak ada kena-mengena dengan gambar tu. Sampai kat orang lain. Viral. Malam ni malam Jumaat kan. Malam Jumaat, awal dulu hantar gambar orang perempuan, tu dia, abang balik cepat kata dia. Ini semua benda-benda yang na'udzubillah. Dosa yang boleh jadi berantai kat kita, tuan-tuan. Apatah lagi kita pergi sebar perkara yang tak betul. Berapa banyaklah, tuan-tuan. Viral kita sangka betul. Rupanya yang kebenaran tu hanya 10% saja. Ataupun mungkin kadang-kadang 360 darjah lain yang sebenarnya cerita dia. Banyak berlaku. Tapi sebahagian orang tak ambil kisah. Sama ada dia sebar dengan lidah. Tapi hari ini bukan lidah saja yang bercakap. Yang bercakap juga apa? Jari-jari kita. Jari-jari kita. Orang dulu mengumpat pakai lidah, tuan-tuan. Orang sekarang dulu mengumpat kat belakang, kat depan tak dengar. Sekarang ni depan-depan boleh mengumpat. Duduk bersembang kedai kopi. Kita ada WhatsApp member ni, hantu ni duduk depan aku pula. Depan senyum. Belakang duduk mengumpat ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Free. Sebagaimana media sosial ni boleh jadi sebab kepada pahala kita bertambah, dia juga boleh jadi sebab kepada dosa kita di akhirat. Barangkali kita sedang duduk di masjid, kita sedang berwirid, kita sedang menyambut maulid Nabi, tapi pada masa sama dosa Allah Ta'ala kredit dalam akaun kita. Kenapa? Kerana berita tak betul, fitnah, burukkan orang yang tersebar punca daripada kita. Saya tak sebar, Ustaz, saya sebar dekat grup family je. Tak sebar, tapi sebar kat grup family. Dalam grup family itu berapa ramai ahli. Setiap ahli grup family itu ada grup lain pula. Tuan-tuan, saya kadang-kadang sampai tahap malahan nak masuk grup, tak larat dah. Banyak sangat grup. Satu hari tak buka handphone, notification sampai 1000, tuan. Tak larat dah. Tapi tuan-tuan bayang, begitulah mencapahnya dosa, sebagaimana mudahnya berkembang pahala. Sebab tu Nabi kata, falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik atau diam. Tahan diri, jangan sebut perkara yang tak betul. Jangan sebut perkataan yang menjadikan kita berkemungkinan untuk muflis di akhirat. Ini Nabi pesan kat kita, tuan-tuan. Penting untuk kita. Bahkan Nabi kata, kafa bil bar'i ayyakuna kadziban. Nabi kata, cukuplah satu orang itu dianggap dia sebagai pembohong kalau kerja dia hanya menyebarkan apa saja yang dia dengar. Dia tak semak betul tak betul belakang cerita, yang penting sensasi. Betul tak betul belakang cerita, yang penting cerita aku trending nombor 1. Kalau salah pun nanti kita boleh buat permohonan maaf. Ini perkara yang sangat-sangat membimbangkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Last point kita pada malam ini, tuan-tuan. Jadilah duta kepada agama ni. Jadilah duta kepada agama. Inilah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena sambung, tuan-tuan. Kita hari ni mungkin tak mampu nak bercakap agama dengan semua orang. Tak mampu. Kita mampu pergi beli barang kedai orang bukan Islam, bertekak nak minta kurang harga. Sudahlah, aku tak mau beli kedai kau. Cerit darah kita bergaduh. Tapi nak cakap agama susah, tuan. Nak cakap pasal agama ni susah. Tak terkeluar kadang-kadang daripada mulut kita. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, setidak-tidak yang terbaik bila mana kita mampu menyampaikan. Kadang-kadang tuan-tuan kita nak cakap ni segan, walhal kalau kita cakap tak ada apa pun. Dia boleh terima je, tapi kita ni syaitan jadikan. Ya, kau jangan cakap lah, ini sensitif. Akhirnya kita takut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setidak-tidaknya jadilah duta pada agama ni. Duta dengan apa? Dengan akhlak kita, tuan-tuan. Akhlak kita. Tunjukkan akhlak kita ni sesuai dianggap akhlak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Nabi itu innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu berada di atas akhlak yang tertinggi. Umat Nabi mesti menunjukkan akhlak yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar orang tengok kita, orang rasa bagus orang Islam. Jangan orang tengok kita, inilah orang Islam. Allahu Akbar. Jangan kita menjadi sebab orang benci agama. Jangan kita menjadi sebab orang jauhi agama. Jangan, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang perkara ini membimbangkan. Sedih, tuan. Saya tengok dalam media sosial orang yang komen tu nama-namanya nama-nama Islam kadang-kadang. Tapi perkataan-perkataan yang digunakan, ungkapan-ungkapan yang digunakan
Samalah tuan-tuan, kalaulah Nabi boleh baca perkara ni, kalaulah Nabi boleh lihat perkara ni, Nabi tengok, mau tak kita tuan-tuan? Mau tak kita dilihat oleh Nabi dalam keadaan itu? Malu kita tuan-tuan, malu kita pada hari kita menyambut maulid Nabi, kita mengaku kita sayang Nabi, kita mengaku Nabi lah idola kita. Kalau buat spanduk tu tuan-tuan, kalau ada bergerak tuan-tuan, bacalah satu-satu spanduk. Semua perkataan-perkataan hebat-hebat, alhamdulillah, bagus, tak ada masalah. Tetapi kadang-kadang tindakan kita tak sama macam apa yang kita ucap, bahkan jauh. Ini yang takut-takut tuan-tuan, kita jadi orang yang berdusta pada melafazkan cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada satu lagi poin tuan, tapi tak apalah, 10:30 lah seperti mana yang saya janjikan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mengambil pengajaran dan kita jadikan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai satu titik di mana untuk kita semak balik. Semak balik. Yang mana sudah elok kita teruskan. Yang mana boleh kita tambah baik, kita tambah baik. Tuan-tuan, bayangkan andailah hari ini hari akhir dalam hidup kita tuan-tuan. Kita berazam untuk kita ubah diri kita, mana yang tak kena dengan apa yang Nabi ajar. Kita berazam sungguh-sungguh, ya Allah, mulai hari ini aku nak berazam, aku nak ubah. Berniat sungguh-sungguh. Tidur malam ni tuan-tuan, esok pagi tak bangun kita. Barangkali boleh jadi, mudah-mudahan Allah matikan kita pada malam ini dengan niat yang baik untuk kita islah, untuk kita baiki diri kita lebih dekat mengikut jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya ucap terima kasih. Saya mohon maaf atas kekurangan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan adalah sedikit kebaikan untuk kita bawa balik untuk saya dan juga tuan-tuan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini daripada majlis ini yang kita isikan dalamnya dengan bacaan-bacaan qasidah yang mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi, selawat kepada Nabi, dan kita sebut pula kita sama-sama memberi peringatan, bercerita dan mengingatkan kita kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua ini terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh insyaallah. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.